kita masuk sesi yang kedua. Kita sentuh sikit Hilal dan terus kepada Imam. Jadi tanpa melengahkan masa untuk Fadil untuk menaikkan sambungan kuliah. InsyaAllah. Fadal insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Sesi yang kedua ialah kita nak dengar bacaan ataupun azan, persembahan azan dan bacaan Fatihah. Ke mana yang nak rasa nak ke depan, disilakan. Saya tak paksa saya tak paksa. Tapi ini peluang peluang. Maknanya saya nak dengar azan pun taklah fully azan, maknanya taklah semua. Cuma saya nak tengok kedudukan suara tuan, di manakah perlu tacapkan sikit, kita cuba. Kita cuba. Kalau tak cuba tak tahu. Sebab saya nak dengar full semua, memang masa kita terhad. Jadi saya nak dengar sikit daripada makhraj huruf beberapa tempat, saya nak tebuk lah. Saya nak tebuk sahaja, nak tengok kemampuan tuan di mana, dan saya akan betulkan sikit. Katalah saya betulkan tuan A sudut ayat tersebut, tapi tuan B tak sama dengan yang tuan A baca tadi, supaya kita nak nak ratakan mana yang tempat yang perlu kita tacapkan. Okey. Saya nak jemput daripada kalangan kanak-kanak dulu. Siapa yang nak datang bagi lawangan azan sikit, nak persembahan azan sikit, Ustaz nak dengar sikit boleh? Ya. Saya berdiri senang. Saya cari dah senang Jangan lari pula. Sila duduk, jangan lari. Okey, siapa? Baik. Boleh? Boleh? Saya dulu kalau mana-mana tempat, saya yang menunggu-nunggu. Saya nak ni cakap tengok aku pun tengok memang. Boleh? Kita kena pecahkan dinding malu. Dinding malu segan. Okey, mari kita betulkan. Terima kasih. Ustaz dengar azan asyhadu an la ilaha illallah. Kursi sana. Pandai. Bagi orang apa? Malu ke? Kalau malu tak apalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau start pada awal lah, senang lah. Ustaz dengar pada awal. Okey, sekarang ni nak azan. Adik nak azan. Macam mana pertamanya kita nak azan? Siap. So, pakai uniform mat semua. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita nak azan. Okey, silakan. Okey, start pada awal lah. Okey. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tepuk tangan sikit semangat. Nama Muhammad Ashraf. Masya Allah, ini salah satu akan menjadi orang hebat ya. Suatu hari nanti. Umur berapa? Umur 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun Ustaz tak pernah jadi muazzin lagi masa tu Ustaz. 11 tahun tu baru belajar ni. Adik Ashraf ni kira hebat pada Ustaz lah. Ustaz jadi imam, first jadi imam umur 14 tahun. Duk belajar, pun tak siapa nak ajar pun si shock sendiri umur 10 tahun, 9 tahun tak pandai pun. Tapi Ashraf dah sampai tahap ni, maknanya Ashraf dah lebih jauh lagi ya. Semoga Ashraf menjadi inspirasi buat anak-anak kawan-kawan lain ya. Okey, bagus Ashraf. Terima kasih Ashraf. Penyampaian Ashraf bagus, azan bunyi mirip Mekah dia ada lengguk dia sendiri, sebutan huruf dia bagus ya. Lagi dia belajar lagi Ashraf ya. Belajar lagi Ashraf, sudut lagu, contoh saya dengar tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setakat tu je. Hujung tak ada. Ya, kemungkinan Ashraf gemuruh ke saya tak tahulah. Dia ada lagi sikit lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tiga punya burdah lagi Ashraf berhenti sekat tu, tapi tak ada masalah. Ashraf bertambah lagi tau. Sebab hayat al-falah tadi, hayat al-salam Ustaz dengar full pula. Bila mari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu pendek. So Ashraf boleh latih lagi, boleh ya? Okey, dengan azan Mekah, dengan azan Ustaz, boleh insya-Allah. Baik, kita dah ambil daripada kalangan anak-anak kita. Saya nak yang abang-abang pula, Pak Cik, hujung sekali. Boleh? Ibu Singapura ni baru orang pertama. Jangan buat ciri bilik sikit perut pula nanti. Saya beritahu kan AK semua tutup pintu cermin tutup. Betul lagi ni tak tahu dah. Saya pernah buat gurau satu majlis macam ni lah, saya kata semua yang hadir muslimin muslimat saya nak dengar seorang-seorang baca Fatihah dengan saya. Makcik yang tak boleh bersalin dah. Ustaz, saya macam perina pening Ustaz ni. Tak perina pun makcik. Agak-agak lah makcik pun. Saya takut lah Ustaz, saya takut lah. Jadi takut orang lelaki pula perina apa ni. Mengandung pula nak lari gimana kan. So duduk je, jangan risau. Saya akan pilih mana yang rasa nak azan. Saya tak paksa ya. Syarat still je, jangan keluar. Boleh ya? Okey. Saya nak kalangan abang-abang pula. Siapa yang nak bagi persembahan bacaan azan? Semangat insya-Allah. Fadhal Ustaz, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selalu azan tangan belakang ke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
Cuma saya nak pastikan betul tadi. Dia bunyi macam pedas tadi. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Kita pergi pastikan ha dada aja, jangan bunyi banyak ha pedas ya. Saya nak dengar as-salatu khairum minan naum pula. Kita potong kita pergi pada as-salatu khairum minan naum. Ha. Biar lagu tak datang, lagu di kampung. As-salatu khairum minan naum. Okey. As-salatu khairum minan naum. Okey, sama habiskan. Tukar lagu. Tukar lagu lah, banyak lagu ni. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz okey pada masjid mana ya? Saya surau Andur, 9 kali. Oh, Andur juga. Andur juga. Oh, Ke sini. dalam 7 kilo kan? Masih kan lebih kurang kan? Lebih kurang. Saya dalam voice tadi sampai saya pergi surau Andur sana tadi. Tidak 3 orang ke mana. Sebab saya confuse surau Andur. Ada satu lagi ke sana dalam 7 kilo saya kata, oh ini dengan location yang apa Haji bagi pada saya. Apapun, terima kasih Ustaz, semangat luar biasa. Teruskan semangat ini ada dalam jiwa kita. Jangan kita azan tak ada mood ya. Azan dengan penuh semangat. Okey. Terima kasih Ustaz. Saya mewakili pada surau sebelah sana. Semoga memberi inspirasi buat anak-anak di sana. Azan yang suara yang lepas, elok, semangat elok. Makhrajul huruf bagus, alhamdulillah. Cuma saya nak tekankan pada makhraj asyhadu, jangan jadi asyhadu dari sini. Asyhadu dari sini ya, pastikan. Tadi Ustaz sebut tadi, dia nak cenderung sikit je, dia tak sepenuhnya ha pedas. Cuma pastikan jangan sebut ha pedas. Wallahu a'lam. Okey, bagus. Terima kasih. Saya nak dengar pula daripada kalangan ayahanda kita. Ayahanda, mana ayahanda? Ayahanda nak pergi kenduri ke? Itulah yang dia ni. Okey. Masya-Allah. Pelangan sikit, pelangan semakin ada. Boleh? Tak ada lah. Tak apa. Kita start awal dulu tengok macam mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Biasanya hayya salah ni kita pandang ke mana? Kanan. Kanan kanan sikit Ya Rasulullah. Pandang tak apa tapi salah kanan, kiri. Okey, bagus. Hayya 'ala salah.
حي على الفلاح حي على semangat ortai, semangat tengok pada ayahanda kita, tengok pada abang kita. Ini memberi inspirasi pada kita bahawa pengalaman tu, pengalaman. Tapi bila kadang-kadang nafas kita bukan kata orang berumur sahaja nafas pendek. Orang muda pun kalau silap nafas pendek. Jadi kita baca Quran, jadi muazzin, dia betul-betul berhati kita kena tenang. Makanan kita pun kena kurang. Tadi kita bawa makan macam-macam makanan, sarapan sebagainya. Kalau kita bagi tips, kalau kita ambil nafas dengan tepat, baca Quran pun dia boleh baca 2 baris setengah. Kalau nafas kita panjang, baca dengan tepat, azan kita pun dia akan panjang. Ya, kita tengok tadi Ustaz tadi, ayahanda kita awal-awal tadi bunyi macam pendek sikit. Bila hujung-hujung dah panjang dah. Pasal apa? Kita lebih ready. Kita lebih rasa macam Ustaz rasa macam nak tarik lagi tadi. Macam nak lagi kan, macam nak lagi. Sebab apa? Sebab bila kita dah makin lama, makin kita rasa lebih ready. Sebab tu bila kita datang ke masjid surau, kita kena ready awal-awal. Maknanya 5 minit tu duduk depan mic. Jangan buka lagi mic. Ini tak, datang lambat, lepas tu buka mic, dah masuk waktu, dah mat pula kat situ, duduk zikir, duduk apa ya karim. Dah masuk 1 minit setengah dah baru nak zikir. Tak, kita zikir awal-awal dah. Apa kita nak doa? Saya pernah masuk dalam bilik muazzin kat Mekah, Masjid Haram. Dia orang ni dah ready dah. Yang kalau kita muazzin atau wheelchair, dia duduk depan mic dah siap dah. Kamera je tak on air. Depan Kaabah ni, dalam masjid. Contoh kita sekali cermin belakang ni. Ini bilik muazzin. Belakang cermin tu tempat laluan untuk orang tawaf dan Kaabah. Saya ada gambar, tapi saya tak viral gambar ni sebab gambar yang dalam bilik muazzin ni sebenarnya tak benar masuk. Tapi bila kita ada kenalan-kenalan daripada orang dalaman, jadi kita nak cari pengalaman untuk memberi semangat untuk tuan-tuan. Memang dia orang cukup disiplin. Dia ada 2 jam, ni jam 1 jam macam ni, satu lagi jam nama jam Syamsiyah. Dia ikut matahari. Dia akan lari sikit berapa jam saya tak tahu, tapi memang syak tuan-tuan. Dia bila kata-kata nak azan maghrib pukul 7, 10 minit. Memang dia orang syak, tak ada tunggu dah. Tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada 1 saat lewat, tak ada 2 saat lewat. Kita pun sama tuan. Kalau kita surau kita dengar azan dekat radio katalah. Okey, kita satukan radio tu. Semua semuanya ni dengar azan pun tutup terus. Allahu Akbar, azan terus. Nak doa tu ya Karim, ya apa benda sebelum tu doa apa benda tu, itu sebelum 5 minit sebelum nak azan. Ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. Pada petang hari Jumaat ini ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah, banyakkan usiaku ya Allah. Sebelum azan ada lagi 5 minit lagi, 3 minit lagi. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, baca doa apa sahaja. Ada lagi 15 saat lagi. 15 saat lagi ataupun 30 saat lagi, tuan-tuan dah ready dah. Buka mic. Jangan baru masuk waktu Allah kita baru nak buka mic, nak tu yang mic pecah tu semua tuan. Dah nak azan lagi, lepas tu dah baca doa lagi, masuk waktu dah, lepas tu getuk pula mic pula. Pecah dah, janganlah getuk. Getuk-getuk Ramadan kat pasar Ramadan boleh. Ni getuk mic macam umpama kita getuk telinga kita, cuba pergi tampar telinga orang. Marah orang, bunyi boleh pecah nak telinga, betul tak? Sama dengan mic ni, sebab mic mahal ni. Wajib. Kalau mic Cak Ayam, Sadaqallahul Azim, dari nak mati terus.
Tergantung pada mic. Saya dah cakap dekat surah An-Nur, saya puas hati dengan mic sini. Echo dia sedap. Saya tulis dekat sini lah, masih mana surah mana mic sedap, saya buat hijau tu. Korang sedap, saya buat. Jadi kena bagi nasihat pada JK lah supaya upgrade. Alhamdulillah surau kita Nur ni masya-Allah mic ada jenis macam-macam mic ada. Ada tak echo, ada ceramah bagus, itu berbagaikan suasana supaya jemaah kita tu tertarik pagi. Okey. Jadi bila saya sebut tentang tadi tentang apa? Rasulullah Muhammad muazzin. Bila sebut tentang muazzin ni persiapan awal tu ada supaya nafas kita tu panjang. Datang awal duduk baca doa awal 30 saat tu kita kena dah ready dah tuan. Dah berdiri dah depan mic. Jangan kita ni masuk waktu baru nak terpacat depan mic. Mengengah tuan. Imam pun sama juga. Kalau terbilang tu dah azan tu kita paling kurang dekat bilik lah. Kat bilik biasanya bilang azan dekat mana? Kat bilik kan? Kat bilik ataupun dekat luar. Imam tu dia kata dah ready lah untuk standby. Jadi dua-dua kena standby. Jangan baru time tu nak mengulang, nak baca surah apa, tak boleh Lepas tu saya biasanya kita kena tengok pada kemampuan suara kita pada hari ini macam mana. Suara makan durian agaknya kualiti kurang sikit. Suara demam sesemua kita ambil sesuai dengan kita. Macam tadi Ustaz ayahanda kita, abang kita Ashraf, kualiti semua yang berbeza. Anak-anak muda, sederhana. Ayahanda kita kualiti yang sama, perlu kepada istirahat ataupun cukup dengan masa yang kita nak azan tu biar kita ready. So saya dengar tadi semua ready sepasal kita tak jalan, terus kita azan kat sini. Saya kadang-kadang pergi satu masjid mana-mana, ada 2 minit nak azan. Bila pihak masjid kata Ustaz, dah masuk waktu Ustaz azan boleh tak Ustaz? Saya terus daripada kereta saya terus azan. Tapi saya azan, kita kena niat nanti saya. Kira azan ni azan yang terbaik. Jangan ada takalluf, memaksa. Tapi jangan berlari. Azan terus masuk tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemungkinan Allahu Akbar tu dia tak panjang. Jangan berlaku terus berawal dah, berlaku beria berawal dah. Memang Allah jawab dia. Saya selalu azan macam ini, saya bagi tips tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pada mic. Ini kalau bergengsi tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan berhembus depan mic pun tau. Gantung jawab dia tu bila ni. Makcik gelap bakal awak nampak imam ni bila ni kan. Takut nanti takut apa? Takut berlaku nanti takut suruh untuk imam sambung. Ada pun nak berlaku kan. Maknanya kalau kita terlambat datang, azan terus, memang akan bawa semput. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambung punya hayat Rasulullah tak boleh tak boleh. Pasal kita tak ready. Ini kesilapan kita. So itu jangan berlaku tuan-tuan ya. Ini berhati-hati. Okey. Kita nak dengar Fatihah pula. Pusingan kedua Fatihah. Siapa nak baca Fatihah? Dari kalangan anak-anak yang dari kita, abang, boleh kan? Kita dengar Fatihah pula. Sebab kita ambil dua apa ni, Fatihah dengan azan. Kita nak belajar dua-dua bukan saya nak tunjuk. Kita nak ulun semua tak ada, kita nak menampakkan masa. Okey. Silakan Ustaz. Nama, jawatan, tinggal mana? Saya nak lebih ni Imam Syukur ni lah. Masya Allah. Bagi contoh pada kita nampak lah. Nampak dengan Allah Akbar. Sebut dapat mikro dia lah. Mana yang kekurangan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, Masya Allah. Tepuk tangan sikit. Sebenarnya ada orang kata Ustaz, mengaji Quran ini tak pernah tepuk tangan. Tepuk tangan bukan kerana Quran, kita menghormati Quran, tapi tepuk tangan sebagai memberi semangat pada kita, ya. Okey. Terima kasih Tuan Imam, Masya Allah, beri semangat pada kita, ya. Mewakili surau kita sendiri. Maknanya kita nak tahu bahawa semangat ini bukan kita nak bagi pada orang lain, kita kena mencontohi sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, ya. Maknanya yang kita ayah, kita kasi jadi arah ayah yang misali bila baca Quran dengan baik supaya menjadi contoh kepada anak-anak kita. Sama juga dengan Tuan Imam kita di sini memberi contoh kepada kita semua bahawa kita kena belajar. Tengok kualiti Tuan Imam, bacaan beliau, nafas panjang, siratal ladzina an'amta alaihim, nafas yang satu je. Satu nafas dia baca tadi. Tak bagi dua, ada setengah-setengah imam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jadi kalau kita latih bagi dua, dia akan jadi dua. Dia tak salah wakaf tu. Tapi kalau boleh kita amalkan, genapkan boleh kita buat genapkan 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Genapkan 7 ayat. Seelok-eloknya. Tapi kalau kita emergency, macam mana? Tapi kalau boleh kita nak genapkan 7 ayat. Boleh, ya? Sebab ini kalau kita habit dengan berhenti, dia di tabiat nak berhenti. Asal baca nak berhenti. Sama juga anak murid saya ramai pelajar. Asal ngaji Quran, Ustaz, saya makcik semput. Makcik tak boleh. Abang tak boleh lah Ustaz. Akak tak boleh lah. Semput. Pasal dah jadi habit. Asal nak baca je nak berhenti. So kalau kita jadi imam, jadi muazzin, guna tenaga yang tepat. Pertama saya bagi tahu tips. Tadi saya sebut. Ambil nafas melalui hidung. Perut kita biar boroi sikit. Maknanya ambil angin, ambil apa dia? So angin itu banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai daripada Semenyih sampai Sungai Buloh. Yang minta dekat Semenyih, dia dekat taman ni, dia nak harakat. Dia kenapa pergi sampai Sungai Buloh? Nak cerita kepada tuan, kalau tuan ambil nafas betul, memang tak kira umur ke fakta tak ada. Ustaz, saya umur 12, kenapa semput? Pasal salah ambil nafas. Ustaz, kenapa Ustaz nafas panjang, ya? Walaupun Ustaz umur 60 lebih, sebab saya ambil nafas cukup. Contoh imam tadi, Masya Allah, ayah anda kita semua nafas panjang. Kenapa? Pasal ada pengalaman, cara ambil nafas tu dah ada. So saya nak bagi tahu tips ambil nafas betul-betul melalui hidung. Dan juga jangan ada gangguan pemakanan yang kita makan tadi. Ni makan banyak, memang separuh perut kita tu angin tak ada, nak masuk ke mana dapur. Ada kambing golek, ada mortabak, ada macam-macam sini. Air tebu, air soya, air apa, macam-macam jenis. Memang yang tu yang baca tu hayya 'alas salat, macam unta nak macam-macam. Sebab apa? Apa tak ada dalam ni, semua ada. So, jadi kita kalau nak berkualiti, kurangkan makan. Okey. Seterusnya kita dengar pada Tuan Imam kita. Tadi terima kasih Tuan Imam. Kita dengar pada abang-abang surah Al-Fatihah. Boleh? Ini bukan abang, ini abang separuh, adik separuh. Ini pusingan yang kedua lagi. Lepas ni saya nak dengar pada abang sini. Saya nak hijrah ke sana. Ustaz boleh? 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 Boleh mandiri dari imam dulu. Pak Mungkin.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya nak Ustaz nak sirah dan lebih satu nafas boleh kata orang tadi. Tadi kan bagi dua kan? Tak full. Lain nafas, lain nafas. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Ustaz Imam mana? Kapal masih baru. Sebenarnya terima kasih Ustaz, terima kasih. Bagus, alhamdulillah ya. Keberanian ada, kekuatan suara pun ada. Terus upgrade lagi baca, tak ada sampai tahap lahan jali, tak ada lahan khafi. Sikit-sikit sebanyak tu itu perkara biasa je. Jangan berubah makna sudah. Saya nak pesan pada tuan-tuan rahmati Allah. Sudut apa ni? Hujung-hujung setiap ayat daripada surah Al-Fatihah ada mim, ada nun. Jadi ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan hujung apa dia? Nun. Tapi tutup mulut. Kenapa? Jadi mim lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 saat baru tutup mulut. Imam-imam di luar sana pun ada juga yang jenis tu tutup mulut. Jadi saya belajar dengan tubuh saya, kata pastikan kalau tutup mulut ini mim lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus tutup cepat. Tak lambatkan seketika. 3 saat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rahim tu tutup mulut dalam mim kan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka, pastikan. Waladdallin pun sama juga. Waladdallin. Amin. Kalau tutup pun selepas pada 3 saat supaya tak keliru sebutan kita, takut cenderung pada mim. Dallin. Nah, kalau orang tengok, kalau kami masjid tu dia fokus pada tu imam tu, nampak pimpin mulut dia, mesti orang yang mahir Quran dia kata ni imam ni tak cenderung cepat. Dia tak mati dengan nun, dia mati dengan mim. Pastikan, okey? Bagus. Terjanji dah. Bagus. Ni bersembunyi juga taman mana ni? Okey. Nama? Okey, semangat dah. Bagus. Fatihah So kita baca dulu, mana kita training dulu mana asal pun kita baca sikit, tengok mana kesilapan dan Fatihah bersama juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal
Maknanya dia sebenarnya datang daripada sendiri ya, ada minat, hobi, nak belajar, nak latih. Saya cerita pada tuan-tuan sikit pengalaman ini. Kita selang sedih dengan masa kita ni ada 45 minit lagi. Saya nak selang sedih pengalaman sikit. Saya sering berlatih. Saya suka latih. Lepas tu sekarang ni zaman mudah. Zaman mudah maknanya kita nak bagi kawan kita dengan apa komen dia, tok guru kita apa komen dia. Kalau ada sahabat-sahabat alim ulama daripada Mekah ke mana-mana ke, hantar WhatsApp kalian, tolong dengar sekejap bacaan aku ni okey tak? Ustaz selalu macam tu. Maknanya sampai sekarang ni, iya sampai sekarang ni saya masih belajar lagi tuan-tuan. Jangan kata Ustaz kali ni tanda saya memang saya tak mengaku saya pandai, tapi saya nak berikan kepada tuan-tuan pengalaman yang saya lalui. Dulu saya sering belajar setiap 3 bulan saya fokus pada seorang imam dulu. Ini saya bagi tentang imam ya. Saya kata saya minat dengan Syekh Mahir Al-Ma'aqili. Saya nak belajar Fatihah dia dulu. Saya tak nak tamak pergi pada surah Al-Quran. Saya ingin Fatihah dia dulu. Imam takbir dia tu dah berbeza tak? Antara Sudais takbir dia lain, Syurim lain, Syekh Mahir takbir dia lain. Kalau Sudais di muqaddimah dia nak ambil intro dia, kita tahu dah ni mesti Sudais. Stawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Tahu lah ni Sudais. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu dah tiru Sudais. Pasal kita set ke Sudais, kita belajar Sudais. Macam saya dulu, saya tak tahu saya boleh tiru Sudais ke, boleh tiru Syurim. Saya tak tahu tuan-tuan. Betul saya tak tahu. Dan saya tak suka dengar suara saya sendiri. Dulu kan pakai tape. Mana ada CD, mana ada pilih CD dulu. CD pilih hitam tu dulu. Masa saya ni kaset. Rakam suara saya sendiri dengar, saya dengar suara saya sendiri dekat kaset, saya beli Walkman. Dengar suara sendiri, saya tarik punya kaset tu, saya tak nak, saya buang kaset tu. Tak suka. Jujur saya cakap. Confident tak ada. Sebab kita tak ada ilmu, tak tahu lagi. Bila lama-lama sokongan kawan-kawan, Karim, kau boleh tak Karim? Syekh pun Ustaz kata Karim, kau ni ada bakat sikit-sikit. Sokongan tu penting tak? Jadi saya rasa macam okey lah. Sampai sekarang ni kalau saya dengar azan saya kat radio, ke baca Quran saya tak suka dengar suara sendiri. Tak suka jujur saya kata. Tapi saya kata biarlah saya tinggalkan satu perkara yang boleh beri manfaat pada ummah. Kalau saya mati di suhud, biarlah ada benda yang boleh orang belajar. Jangan sampai tahap kita merepek salah besar dan sebagainya. Lebih kurang tu kita manusia, saya pun tak sempurna. Jadi macam saya buat kartun Open Pin, saya join kerjasama dengan Les Pop-Up Open Pin, azan dan iqra Open Pin, saya join. Watak saya, suara saya, ramai yang kata Ustaz ni imam, title imam mana boleh join macam ni, nanti jatuh martabat imam. Kawan-kawan saya dekat Mekah lagi lah syadid. Hai Syekh Mahir tu, saya imam, khalik faqat anta imam, la takun anta imam. Dia punya sound saya kata khair insyaAllah. Ini nama amal niat saya ni untuk nak betulkan bagi anak-anak muda ni pada dok merepek dulu, berlari sana sini, dok main otomatik bola sana sini, biar OPP itu bermanfaat. Saya syorkan kepada bos OPP, saya nak mengajar OPP ngaji Quran supaya mereka ni anak-anak kita ni pandai ngaji Quran. Saya tunjuk album saya buat dengan Hafiz Hamidun, buat ini semua sama ni. Dan sekali dia orang terima saya sebagai guru dalam watak OPP. Nah sekali sekarang ni anak-anak syekh yang komplain saya tak payahlah jadi jadi watak OPP, hantar imam, jatuh nama tapak hantar dan sebagainya. Sekarang ni kita apa? Aku minatlah dengan kau punya hijab kali. Kau dulu yang aku. Ini saya cerita jujur ni. Jangan so nampak benda tu baik, serah kepada Allah, tawakal. Wa fawwadu amri ila Allah. Nampak benda tu kita tawakal. Sebab manusia ni ada manusia dia tak tahu sebenarnya apa matlamat kita sebenarnya. So kita buat benda ni biar orang nak komplain. Orang nak kata, tapi jangan kita lari pada teruk sangat sampai dengar aurat ke, sampai saya ni merepek. Tak adalah, saya dalam OPP, saya watak saya macam tu lah. Teman-teman tengok, saya tak ada lebih. Tapi kalau lebih, saya akan bagi tahu pada pihak lukis ini, jangan muka saya macam ni, jangan misai saya jadi bulu-bulu pula jadi macam watak lain pula. Ambil yang betul-betul ini mesti saya. Jadi dia orang ambil betul-betul OPP. Saya kata sampai cincin saya pun jumpa cincin saya. Spek saya, jangan mau spek bulat pula. Saya nak sebiji macam saya.
Apa lagi? Saya nak jubah saya ada pen. Dia buat pen, dia ikut sebiji. Cuba kau tengok. Supaya memberi inspirasi pada anak-anak muda kita. So sekarang ni 5 tahun pejam jari dan telik. Saya tak percaya azan saya yang simple saya azan dekat dekat studio mini studio saya, azan lagu Jiharkah. Azan tu lah yang viral kat Indonesia, viral kat mana sampai mencecah kat view. Saya tak tengok berapa view dia kat YouTube. Azan lebih 1 juta, 100 juta berapa saya ingat, 100 ke 8 juta. Berapa cuba tengok jap, saya tak ingat dah. Nanti kita benar simple tapi membawa memberi sumbangan kepada anak muda. Sampai saya pergi Indonesia, sampai kat airport, kawan-kawan, ini gurunya Upin Ipin. Assalamualaikum. Saya pula, saya pakai guru biasa, pakai tahu kan macam ni ke, macam ni orang kenal kan. Saya pakai biasa je. Kayaknya gurunya Ibu Ipin, kayaknya gurunya Upin Ipin tu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malaysia ya? Ya. Ini gurunya Upin Ipin. Ya Allah, gurunya Upin Ipin. Aku mau foto. Panggil satu rombongan yang ramai ni. Hasil daripada saya buat simple je. Saya azan Upin Ipin, saya ngajar Quran, tapi Upin Ipin tak wujud, tak ada. Upin Ipin yang betul-betul, yang suara tu perempuan. Upin Ipin kanan kiri, Upin Ipin betul-betul tak ada. Tapi ni gurunya Upin Ipin. Ia kayaknya benar. Ya Allah, memang saya. Jubah saya nasib baik tak koyak. Kita memberi semangat pada orang dengan bahasa simple saja. So tuan-tuan, menunaikan amanah yang kita diberikan oleh Allah, azan, imam, waktu lillahi ta'ala. Allah Ta'ala akan tunjukkan kita. Rasa ada idea rasa macam ada benar cadangan yang terbaik, carilah pihak mana-mana. Kalau ada bakat, sebarkan bakat kepada masyarakat supaya kita melahirkan anak-anak muda. Okey, pusingan yang seterusnya azan. Saya tak nak pilih lah kalangan mana, siapa angkat tangan, azan, silakan. Okey, tafadhal. Lagu Sendirian Berhad pun tak apa. Nanti saya kata anak azan Mekah pergi ke Makkatul Mukarramah ke rumah ni, Makkatul Mukarramah. Okey, lagu yang kita rasa selesa, yang terbaik, mana yang boleh buat nak? Madinah ke Mekah boleh semua. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la terpedas. Jangan pedas. Sekali lagi. Asyhadu an la masih pedas lagi. Ashhad. Biar dada gegar. Ashhad. Asyhadu an Betul la lagi. Betul tak? Rasa pedas. Okey, tak apa, kita latih ya. Okey. Asyhadu an la Dia kena training, tak apa, boleh. Okey, teruskan tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Bagus. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Subhanallah, bersama azan zuhur macam dah masuk ke zuhur. Terima kasih Ustaz, Masya Allah, bagus, Alhamdulillah. Bila first tadi bunyi macam ada harfnas. Bila kali kedua ada separuh harfnas. Bila kali ketiga hilang ada pedas tadi, nampak? Bila sebab tu kita tak tahu di manakah kesilapan kita, kekurangan kita bila kita tak menghadap pakar ataupun guru. Saya bukan pakar, saya bukan guru. Saya cuba kaitkan tuan-tuan. Jadi boleh lagi lah kita, maksudnya kita kena berlatih selalu. Macam dulu saya banyak huruf yang saya lemah. Bila saya latih lama-lama, rupanya memang betul saya ada kelemahan pada huruf-huruf tertentu. Jadi inilah bila kita datang, bukan soal nilai masa, soal nilai kita datang berjauh ni, tak berbaloi lah, tak ada. Kita live, tengok dekat YouTube, tengok dekat Facebook, macam tengok sekarang ni, tak sama depan dengan saya. Bila depan ni rasa macam ada kelainan sikit. Jadi itu sedikit yang kita boleh kita belajar pada tengah hari. Okey, seterusnya. Boleh? Sikit je, sikit je. Boleh? Boleh? Hanya al-salah je lah, boleh? Okey, kalau dia ready, dia bagi tahu ke Ustaz lah. Okey? Pandai. Okey, siapa? Azan. InsyaAllah. Bagi laluan untuk anak muda kita. InsyaAllah. Bersembunyi juga kan? Sembunyi juga. Okey. Taman mana beritahu sikit? Sembunyi nama? Kampung Buli. Nama? Muhammad Syed. Muhammad Syed. Okey. Silakan. Kita nak azan separuh je lah, supaya waktu kita terhad, tak nak full. Kita nak ambil hayya al-salah je. Hayya al-salah je. Sana dengan lagu, dengan makhluk huruf. Hayya 'alal salah. Sekali lagi. Hayya al-salah. Hayya 'alal salah. Tapi dia goyang banyak kan, takut jatuh pula. Tapi kalau biasa goyang itu tak apa. Biasa goyang lah. Biasa goyang. Biasa. Oh, okay. Dia ada semua orang ni. Dia style masing-masing tau.
Terus saya goyang ke depan, ke belakang. Ada yang tak jari masuk dalam. Saya azan, saya belajar. Tunggu saya azan, dia kata tak macam ni je. Ada setengah muazzin, ni ibu jari ni masuk ke balik tengah hidung ni. Di balik telinga, kanan kiri, sehingga tak dengar apa tau. Jangan sikit. Suruh tak lupa. Jangan. Tips yang saya belajar, jari kita kalau boleh tak payah buah jari ke dalam. Tapi kalau tuan buah jari terpulang lah. Bagi saya, kalau tuan buah jari, minta maaf ya, cuba tuan cakap buah jari. Memang tak tahu hulu hilir punya nada suara kita tinggi ke rendah. Macam orang pakai iPhone, pakai iPhone di tengah-tengah untuk dengar hasil ni. Mat, ni mak suruh main angkat makan. Apa dia? Dia tak dengar suara dia sendiri. Dia punya kuat suara dia keluar, dia tak tahu pasal dia tutup telinga. Sama juga dengan azan. Maaf ya. Kalau dia tutup telinga semua, dengan jari semua ni, dia masuk di separuh, dia hilang masuk sampai ke telinga, kanan kiri, dia tak tahu tune dia, nada suara dia sombang, dia tak sombang, dia tak tahu. Jadi kalau boleh, jangan kita masukkan jari dalam sangat, sikit je. Saya belajar, bagi dia bunyi macam, kalau kita letak jari macam, letak tangan kita kat sini, kita buka sikit, kanan kiri, umpama macam speaker kanan kiri tau, dia himpit kita bunyi suara kita. Tak percaya, cuba tuan letak tangan kanan sini, Cuba buat ni, dia bunyi. Suara ni dia akan pergi ke sini. Suara kita sini dia akan pergi kepada telinga kiri. Yang telinga kiri pergi kepada kanan. Hayya 'alas salat. Dia macam tu lah background feedback dia. So kalau boleh jangan rapat sangat. Okey. Kalau rapat sangat kita tak tahu kita sumbang kat mana, kualiti suara kita tak tahu kat mana. Wallahu a'lam. Okey, bagus. Boleh? Hayya 'alas salat. Okey, bagus. حي على الصلاة. Okey, bagus. Allahu Akbar, Lepas Allah. hayya 'alas salat bagi Allah Akbar terus. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Murung jangan murung. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat dua kali. Kita pusing ke kanan sikit. Hayya 'alas salat pusing ke kiri sikit dua kali. Okey, hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Okey. Hayya 'alal falah. Dia macam hayya 'alas falah yang kedua pula. Hayya 'alas falah pertama panjang tapi tak berlagu. Hayya kedua baru berlagu. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Baru berlagu. Tapi ada juga yang azan lagu yang pertama, yang kedua dia zero. Dia hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jadi macam kekok sikit. So panjang sederhana yang pertama, yang kedua baru berlagu. Kan? Cuba sekali lagi. Hayya 'alal falah. Yang pertama pendek, yang kedua panjang. Baru lepas tu tutup. Hayya 'alal falah. Tu falah kedua tu. Tu bunyi macam kedua tu, betul tak? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Maknanya ada dua kali. Yang pertama bunyi macam kira dia lain sikit. Cuba. Hayya 'alal falah. Okey. Tu yang kedua. Naik dulu. Hayya 'alal falah. Okey, bagus. Tu bagus. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, masya-Allah. Okey, terima kasih. Bagus. Semangat luar biasa nama.
Saudara Dr. Muhammad, subhanallah ya, maknanya kalau kita tak training, kita tak tahu kat mana. Macam Muhammad tadi, dia berani tau, dia berani. Aku betul tak betul, fikir kemudian aku nak air dulu. Berani tu, bagus. InsyaAllah akan ada improve lagi, akan ada kebolehan lagi akan datang. Bagus ya, maknanya kita berani. Saya dulu, sama juga. Lagi tu tak pandai, pada pindah aja. Ayat Syekh kata, okey, azan nak macam ni, saya azan. Tak erti cakap, sama je. Tapi bila belajar lama-lama, kita ada faham lagi sikit. Okey, saya nak dengar pada sini pula. Pak, boleh Pak? Boleh Pak? Tak ikut mana nak azan, kepada qaumat ke, nak mandi solat jenazah. Boleh? Tak apa. Abang tak apa, insyaAllah. Abang, saya nak abang, apa boleh apa? Apa yang abang boleh? Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbaru, Bapak sebut ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebutkan ru. Itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 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 Akbar. Ulu, ulu, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sekali lagi. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar, Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagus. Asyhadu an la Allah dulu. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, bagus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang tak berlaku itu yang normal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuba. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, okey. Yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia terjun nampak cepat sangat ni. Patah kaki barangnya terjun cepat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Tak boleh tu nampak landing laju sangat nanti terjun bersyuk kaki patah nanti. Slow-slow gitu pelan-pelan. Okey. Okey, bagus Pak. Okey, terima kasih Pak. Bagus. Maknanya abang ada usaha dan abang datang satu semangat bagi abang dan bagi saya sendiri ya. Abang usaha gigih datang, gigih nak belajar dan abang belajar sikit tadi. Yang first yang saya sebut tadi tu, abang nanya abang betulkan sikit yang saya ajar abang tadi. Yang lain tak bersama sikit lagi. Tepuk tangan untuk abang kita. Semangat abang kita nak belajar, nak melakukan azan ya. Ini satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sahaja yang nilai ya. Saya tak boleh menilai tuan-tuan. Saya tak boleh bagi pahala pada tuan-tuan. Saya tak boleh nak bagi apa. Hanya saya dorong. Tunjuk aja tuan-tuan sahaja. Pandai dah tuan-tuan nak touch up sendiri, nak bubuh apa benda, nak modify, nak bubuh lampu, nak bubuh kipas, nak bubuh apa. Itu kita punya skill kita sendiri. Saya yang cakap dengan tuan-tuan, saya tak ada siapa yang bantu saya. Hanya saya syok sendiri. Tapi saya suka berguru. Saya pernah mengadap insyaAllah. Saya nak dengar pada ustaz kita siapa yang boleh saya pilih dulu insyaAllah. Siapa nak Apa lagi berbeza tadi? Ustaz, itu Ustaz.
Okey, Ustaz. Ustaz nak azan kan? Ustaz nak baca Quran? Nak dengar dulu. Boleh. Salah satu orang. Buat baik ini saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Terima kasih. Masya-Allah. Rasa siap sekali lagi. Saya nak azan bayar tikus saya ni. Waduh, maknanya ada background, ada semangat. Hayya 'alas salat. Saya bapa azan ni saya tak pandai sangat. Kita tak baca taraduk, tapi saya boleh tiru, boleh sebab kita banyak mendengar. So Ustaz, bakat dah ada, suara dah ada, ya. Tambah lagi, baca sekali lagi, makhraj al-huruf sikit. Dan tadi Ustaz terlepas dari sikit. Asyhadu dia macam nak pergi kepada harf. Asyhadu. Akhirnya yang sering kita terlepas pada, ya. Asyhadu. Lepas tu Allahu alif atas a. Asyhadu. Allahu akbar, Allahu Allah akbar. Jangan jadi Allahu akbar. Takut jadi yang kedua jadi Allahu akbar. Nampak? Saya dengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tergantung dengan nafas kita. Nak buat 15 harakat ke, nak buat 15 rakaat ke, terpulang. So tergantung pada kemampuan kita. Tengok balik apa yang kita buat. So saya terima kasih Ustaz. Ya, maknanya bakat kita semua dah ada bakat. Cuma cara berbeza. Nada suara tu anugerah Allah Taala bagi. Ada yang lebih panjang, ada yang pendek dan sebagainya. Okey. Siapa nak bagi bacaan surah Al-Fatihah? Okey, sila Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Tepuk tangan kepada Pak Haji kita. Tepuk tangan pasal semangat. Nama saya Muhammad Saleh. Ya. Saya Bilal Masjid Karya Abu Karikin. Oh, masya-Allah. Saya ni biasa azan Ustaz dalam bilik azan tu tak tangan. Saya biasa. Ya, okey. Dalam bilik biasanya
bila kita muazzin, kan biasanya kita dalam bilik muazzin ni orang tak nampak kita tau. So kadang-kadang kita jadi lebih bebas. Maknanya pakaian kita kadang-kadang bebas, tak kisah pakai kablikan azan je. Kalau boleh kita kena waktu tugas tu kita kena betul-betul ready, jubah semua dengan wangi semua dengan semua, baru kata lebih mantap. Sebab kami di mana-mana tempat pun saya selalu syorkan pakai uniform. Okey, bagus. Teruskan. Jadi Abang Haji kata azan kat bilik tanpa angkat tangan. Okey, cuba. Tak dengar tanpa angkat tangan. Saya nak Fatihah lah Ustaz. Oh, nak Fatihah. Kadang-kadang Bilal ni kadang-kadang imam tak datang. Imam tak datang. Jadi Bilal tu saya sebut tadi dalam kuliah saya tadi, kalau kadang-kadang imam tak datang jadi Tok Bilal lah jadi mangsa. Tapi bukan mangsa ya. Itu namanya Allah Ta'ala nak angkat darjah kita. Mana nak tahu suatu hari nanti daripada Bilal jadi imam dan imam jadi Bilal. Itu insya-Allah benda yang wajar berlaku. Kalau boleh saya tak selama-lama jadi Bilal. Ya. Nak jadi imam juga tapi kalau boleh nak jadi Bilal selama-lamanya. Ya, bagus. Maknanya kita niat kita baik. Okey, sambung Abang Haji. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu baru azan tu baru imam tak dengar azan lagi. Bila dah dua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Okey, alhamdulillah ya, kita dengar Fatihah dengan segi azan. Tepuk tangan pada Abang kita. Semoga terus semangat ya, memberi pada kita inspirasi daripada ayah saudara kita, abang-abang kita. Semangat tu ada kan. Maknanya tengok kita kena ada semangat dua tau. Kalau kita muazzin, kita kena ada semangat untuk jadi imam. Kita sebagai imam kena ada semangat untuk jadi Bilal sekiranya Bilal tak datang. Sebab apa? Saling membantu wa ta'awanu. Maknanya saling membantu 'alal birri wat taqwa, benda-benda yang baik. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maknanya jangan kita kerjasama untuk buat benda maksiat, benda mungkar. Benda macam ni tak selalu, tapi kalau boleh saling membantu. Ini saya bagi tahu bahawa kita kena ada orang yang bersifat tolak ansur, jangan ada ego. Aku imam, mana aku boleh azan? Ini semua orang ni sama sekali. You punya ada allow, I allow I. Tak boleh macam tu kan. Sekali-sekala bantu, insya-Allah suatu hari nanti bila kita tak sihat, Tok Bilal ni akan bantu kita. Kalau tak ada imam satu, tak ada imam dua, tak datang, so Bilal lah akan jadi imam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey. Ini persembahan last insya-Allah saya dah janji Ustaz. Kita ada lagi dua peserta ya, lepas tu kita ada soal jawab sikit. Allah Ustaz. Saya Asmullah. Boleh baca masih Saya baca surah Utama Jasmin. Kacang. belajar masya-Allah. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
tu kita tekankan qaf sikit bagi bunyi Q. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Semangat ada dah tapi kalau boleh kita teruskan lagi semangat ini, bukan kata setakat kata muazzin saja, bahkan kita kena imam tu dengan lagu yang sesuai dengan bacaan irama-irama seperti mana imam-imam kita baca ya. Maknanya jangan kita baca lengok biasa je. Macam Ustaz baca tu ada irama ya. Maknanya ada tanda kosong Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia macam ada irama, iragu, ras ataupun lagu nahawan. Yang ni kita kena praktis selalu ya. Maknanya kalau kita tengok suara kita ni mana yang sesuai, so kita gunalah suara macam Ustaz macam tadi. Dia macam saya tak kerti sangat teranum ya, macam bunyi ras, bunyi macam lagu irama yang lebih semangat. Terima kasih Ustaz. Bagus, alhamdulillah. Okey. Siapa lagi ya? Ustaz. Boleh? InsyaAllah. Azan ke Fatihah? Okey, Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, terima kasih. Ada dua tempat ni saya belum betulkan tadi. Cuba ambil ayat last surah. صراط الذين Siratal lazi ke siratal ladzi? Keluar lidah. Keluar lidah. Siratal ladzi. صراط الذي Keluar lidah. Yes. Betul. صراط الذين Keluar lidah betul. صراط الذين Tu masih dalam gigi lagi keluar. Keluar sekilo. صراط الذين أنعمت عليهم. Memang dia mula-mula rasa macam kekok macam buruknya muka aku keluar lidah. Memang macam tu. Siratal ladzi. Ni apa Ustaz? Siratal ladzi. Bila kita dah mahir, kita tak perlu keluar panjang. Sikit cukup dah. Siratal ladzi. Sikit okey dah. Tapi kalau kita masih bertraining belajar baru nak kenal, kuatkan. Siratal ladzina. Keluarkan sikit lebih tak apa. Walaupun tempias. Orang kata ni hujan kat mana? Dia bocor pun suara Nur ni. Rupanya tempias kita tak apa. First time training tak ada masalah. Okey. Waladhdallin tadi berapa harakat dhalin? 6. Sampai 6 tadi. Saya rasa 4 kilo je. Tak sampai 6 kilo. Dua lagi shot tengah balik kampung buat cuti sekolah kot. Kan sekali lagi. Sirat صراط الذين boleh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baru 5.5. Tak apa, masih Ustaz, masih. Ada dua cerita. Okey, subhanallah, bila kita berbakaikan peserta kita baca, dia ada kesilapan, kekurangan, bukan kita sengaja. Yang maknanya kadang-kadang memang spontan macam tu kan. Elok je wajah kat luar, tiba bila jumpa depan saya dia keluar benda yang tak nak tu. Macam siratal ladzi. Ustaz baca tadi first time dia bunyi okey je. Tapi bila mari di sini dia hilang. Dan sebut tak boleh. Contoh siratal ladzi keluar lidah. Siratal ladzi jadi zai. Siratal ladzi dan adik pada dal. Kan?
Saya pernah mengajar anak murid saya daripada Indonesia waktu saya kerja di Kuala dulu. Cuti sekolah, musim haji, jamaah haji Indonesia. Ustaz, Pak Karim, maksudnya Ustaz lah, Pak Karim, aku mau baca sama kamu Pak Karim surah Al-Jajalah. Saya tak gelak pun, saya kata Jajalah mana? Zalzalah pun. Dia baca apa saya? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Ijajul Jinati. Saya kata Idza zulzilati. Dia kata guru aku yang ngajarin aku dulu di kampung aku Ijaz. Saya kata ya, itu di kampung Bapak, di sini enggak ada di sini. Ya kalau buka YouTube enggak ada ya Syekh Imam Mekah Madinah. Ijajul enggak ada. Iya benar Pak. Pak buka YouTube. Jadi dia latih dengan saya kata Pak keluarkan lidah. First dia latih memang susah. Dia sebut macam mana? Bawa keluar lidah. Sebut dulu, keluar lidah kemudian. Tak boleh lah. Contoh kan, nanti tak boleh. Dalam saya tu saya kata kena serentak sewaktu dengannya. Dia pula enggak apa-apa. Jadi macam susah. Saya kata lama-lama dia latih. Dia balik kampung dia telefon ke saya. Ustaz, Pak Karim, ya, aku dah bisa baca. Alhamdulillah, terima kasih ya. Aku sekarang sudah jadi imam di kampung aku. Idza zulzilati, sedap lah kita. Okey, aku alhamdulillah. Nak cerita tuan-tuan, simple tapi dia buat kita ni lebih pada improve selama-lamanya. Bukan maknanya kesilapan kita ni lebih aib bagi kita, tak ada. Aib bagi kita, malu bagi kita ialah orang yang selama-lamanya tak nak belajar. Dulu Tok Guru kita mencari Tok Guru. Tok Guru duduk kat Kelantan, pergi Kelantan, kita menghadap Tok Guru. Sekarang Tok Guru datang pada Shah Alam, mari kat sebenarnya itu pun tak nak datang juga. Nampak? Buat poster, hantar sana sini. Zaman kemudahan tu dah ada bagi kita. Tak nak menuntut ilmu lagi, amat rugi. Yang tu yang aib bagi kita tu. Jadi Alhamdulillah, semangat tak berganjak pun pada takdir sampai sekarang tak seorang yang keluar. Maknanya semangat tu dah ada, cuma kita kena latih je. Latih. Waladhdallin, berapa harakat tadi Ustaz? 6 harakat. Ustaz tahu 6 harakat, tapi bila mari depan saya jadi 5, 6, jadi 4,5 harakat. Sebab apa? Sebab kemungkinan dia lah, berguru ni kadang-kadang macam biasa dapat kawan-kawan segan sebagainya. Okey, waladhdallin kita training berapa? 6. Kurang boleh tak? Tak boleh kurang. Jadi kalau tuan-tuan jadi imam, pastikan dhalin kita berkena 6. Tapi janganlah training dalam solat. Nama dia waladhdallin, tangan macam tu. Tengok bila kata imam bila batal sembahyang. Dan bukan time tu nak training luar pada solat tu. Sebelum nak azan tadi nak training dengan tu Bilal. Tolong dengar aku jangan baca Fatihah waladhdallin. Bila 6 harakat. Ustaz Karim kata 6 harakat, bukan Ustaz Karim. Itu memang semua baca riwayat kita baca ni, riwayat Hafs al-Asim waladhdallin memang 6 harakat. Hujan ke, taufan ke, tsunami ke, na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga Allah pelihara kita ahli semenyih, keluarga semenyih semua ni, seluruh negara kita pada bencana alam. Amin. Amin. Kami minta na'udzubillah dari semoga Allah Taala pelihara umat Islam ni. Baru dengan cerita kat Mekah, rumah saya, kawan-kawan jiran saya dah kereta, dia naik bertimur-timur kereta ni, dia macam tsunami. Sedih tengok kawan-kawan sendiri pun nangis sekali, tolong doakan kat aku kali kereta aku 3 biji dah macam tu hancur lembu semua. Kita baru ni dengar kat Jeddah kan, ni Mekah pula banjir. Ya Allah, saya pernah dulu kena, tapi saya masa tu saya belajar kita tak ada kereta. Saya kata kalau ada kereta, hancur juga kereta saya. Nasib baik masa tu student lagi, dengan kereta jiran dah hancur semua. So tuan-tuan ini dah hidup kita ni ada ujian ya, walaupun kita dekat Mekah pun sampai 1 kilo dengan Mekah. Kalau hujan lebat memang Afan Allah wa iyyakum, semoga Allah Taala pelihara negara kita dan umat Islam semua daripada bencana alam dan segala ujian ya Allah. Baik. Last ada 2 soalan, 3 soalan kena tanya saya ke apa ke? Boleh? Halaman Ustaz ke? Jangan cerita tanya soalan yang pelik-pelik Dia tanya yang bidang saya, jangan tanya Ustaz macam mana kalau saya ni tengok jiran saya tu kahwin 2, dia nak kahwin 2. Dan cerita tu bukan bab saya ya. Cerita bab nafas panjang, macam mana Ustaz, apa sahaja. InsyaAllah saya boleh cuba kongsi ilmu insyaAllah. Boleh Ustaz? Ke depan boleh kita share sama-sama?
mana yang saya rasa selera nak tiru azan Mekah, azan Madinah dan sebagainya. Yang penting jangan ada cacat dalam azan kita. Jangan ada sumbang, jangan ada cacat ataupun takalluf, memaksa, over lebih. Maknanya sederhanakan azan dah cukup bagi kita. Nak tahu kesahihan kebilan azan macam ni, baca apa macam ni, saya tak bagi info, saya tak bagi satu jawapan. Allah. Yang keduanya, cara untuk training macam mana nafas tu panjang. Masih Ustaz. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, saya ingat lagi kata-kata tu guru saya, Syekh Muhammad Khalil Al-Qari, Imam Masjid Quba dan Masjid Nabawi solat tarawih. Bapa beliau adalah guru pada imam-imam Masjid Haram. Syekh Muhammad Ayyub, rahmatullahi alaihi, kalau tuan-tuan dengar dia baca irama macam ni. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa saya masuk Al-Quran tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah, yang berasal dari Burma, tapi Allah Taala angkat kedudukan dia jadi imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Subhanallah, ini mukjizat Al-Quran. Okey, Ustaz tanya ni nafas, tentang nafas. Tentang nafas, sering kita sebut dan niat di dalam hati, aku ni nafas panjang, aku ni boleh. Ini tak. Kalangan kita ni dia suka, dia merendahkan diri, dia tidak memberi semangat pada diri sendiri. Aku ni nafas pendek. Asal berguru, asal belajar, Ustaz, saya nafas pendek, tak sampai Ustaz. Tapi duduk ke kedai kopi, membawa, mengumpat, mengata, maki, apa sahaja benda yang tak elok, yang keji, nafas 3 baris. Contoh, Abang Haji kenal tak dengan Abang Haji yang dekat surau kita tu? Yang mana? Ada tu yang naik kereta sekian-sekian tu. Oh, aku kenal dia, memang dah lama dan sebagainya. Kalau datang semayang ke masjid kat surau tersebut, kalau duduk tempat dia, kat tiang tu memang tak ada siapa yang boleh duduk kat tiang. Memang dia punya. Kalau kita duduk kat tiang tu, kalau kita salam lepas solat, dia tak salam kat kita. 3 baris. Kenapa satu nafas ni? Satu nafas ni. Pasal Pak mengumpat, Pak mengata, memang hobi. Tapi bila suruh azan, suruh baca Quran, macam pendek. Sebab apa? Sebab dia tak ada pasang niat tu nak baca Quran dengan baik. Dan dia sering sebut dia tak boleh. Memang tak boleh lah. Tok Guru saya besar, Syekh Muhammad Khalil dia kata, anta labud an yakun ladayka thiqah bi nafsik. Apa thiqah? Maknanya ada kepercayaan pada diri. Aku ni boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu ayat semua pendek kan? Nafas tak perlu panjang, tak perlu duduk beria nak nafas panjang sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asal kita ambil nafas yang ketujuh tu, kita ambil nafas panjang ekstra. Tu boleh pergi sampai ke Sungai Buloh. Maknanya jauh boleh pergi. Macam tadi saya sebut tadi. Jadi kita kena ada dalam niat kita sentiasa aku nafas aku panjang. Aku boleh. Kena bagi semangat. Malaysia boleh. Macam itulah. Umpama dia kita main bola, walaupun kalah, tapi kita pasukan kita kena sentiasa. Malaysia boleh, semangat untuk kita. Kalah hari ini, esok kita menang. Sama juga dengan hari ini aku tak sampai nafas aku pendek, tapi aku nak akan datang aku nak panjang. Training lalu. Saya selalu training. Pertama ambil selam, masuk dalam kolam, duduk dalam kolam tu dalam selama mana kita boleh. Training tengok berapa lama, 40 saat. Try pula, saya ke sampai 1 minit. Tak boleh sampai 50 saat saja. Okey, training semua selalu boleh. Dia orang kata, Ustaz, kalau nak kuat suara Ustaz macam mana Ustaz? Saya bagi tahu, itu anugerah Allah Ta'ala, fihi tafawut, maknanya berbeza. Ada orang ni makan cili, makan apa tak ada pantang Ustaz, suara dia clear saja. Saya ingat lagi arwah Ustaz Asri Rabbani, Ustaz Asri Ibrahim, kumpulan Rabbani. Itu angkat macam abang angkat saya, selalu ada jumpa Mekah, saya selalu beli kopi yang Rabbani dan sebagainya. Saya ingat lagi Allah Alhamdulillah.
Pergi konsert mana-mana kan ada jamuan sebelum konsert dia, baru je ABC makan semua dimakan. Nyanyi selama je. Setiap insan pasti merasa saat bersos apa ya speaking. Ya Allah, saya kata subhan siapa dekat sini. Tanya abang pantang lah abang. Saya pantang tengok mana yang halal. So itu anugerah. Itu anugerah. Macam saya sebut tadi, Abang Awi, Dato' Awi, sama juga, memang makan apa saja. Cuba tengok lagu-lagu Dato' Awi, suara yang paling tinggi, saya tak mampu. Kata ini anugerah Allah Ta'ala. Dari fadlullah yuti man yasha. Allah Ta'ala bagi anugerah berbeza. Sama juga dengan Bilal, imam juga kan. Ada imam paling tinggi. Inna lil-muttaqina mafaza. Dia paling tinggi. Tapi tengok sejauh mana dia boleh. So ini kemampuan kita. So tengok tuan-tuan, tengok kemampuan tuan di mana. Anak-anak tengok mana kemampuan. Sebagai anak remaja, power dia lain. Tapi power ayah kita lain. Orang otai lain. So saya belajar selalu, bila yang otai, kalau dia guna nafas yang tepat, nafas panjang, sama dengan orang muda. Orang muda kalau silap ambil nafas, dia akan jadi macam orang tua. Faham maksud saya? Maknanya kalau anak muda ambil surah Fatihah, baca silap ambil nafas, dia akan baca pendek. Tapi kalau ayahanda kita yang umur 80-90, yang otak yang cukup pengalaman, walaupun fakta umur, tapi kerana pengalaman dan tips dia ambil nafas betul, maka dia boleh baca seperti orang muda. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada semua. Ahsanallahu ilaikum. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang pada nafsu saya rasa macam masa tak cukup kita nak belajar semua ni. Azan kalau kita nak belajar, imam kita nak belajar, saya jarang buat macam ni, tapi kehendak pihak surau, saya boleh ke masuk Fatihah sekali, imam saya kita boleh, insya-Allah tak ada masalah. Ya, selalunya saya fokus pada imam ataupun muazzin, tapi kali ini saya gabung dua. Semoga Allah Taala berikan manfaat, ilmu yang manfaat, wa ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat. So mana yang belajar dengan saya yang baik, terus sampaikan kepada anak kita, kepada jiran kita, kepada bila-bila imam-imam yang tak datang. Pesanan saya ialah ikhlas lillahi ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang nilai tuan-tuan. Terima kasih kepada semua. Nak dengar bacaan saya, azan saya, boleh masuk ke YouTube, tekan je Abdul Karim Al-Makki. Pasal bubuhlah syekh ke imam ke ustaz, bubuh nama saya je. Sebab saya upload dalam YouTube, kalau nama saya Abdul Karim Al-Makki tu saya bubuh. Tapi kalau duduk depan syekh tu ataupun ustaz ke, itu bukan saya upload. Kalau ada nama saya terus tu, mana saya yang upload. So channel saya Abdul Karim Al-Makki. Al-Makki sebab saya lahir kat Mekah. Kalau saya kat Semenyih, saya buat Abdul Karim As-Semenyihi. Tapi saya lahir kat Mekah. Jadi saya buat Al-Makki. Kalau lahir dekat Sungai Wang, As-Sungai Al-Wangi. Tapi kalau saya pernah tengok satu YouTube, siapa dia, ustaz apa dia tulis itu? Ustaz Muhammad As-Semenyihi. Oh hebat betul, mana tahulah dia kat Semenyih. So tuan-tuan boleh pun As-Semenyihi, boleh kat belakang ni Bilal Muhammad As-Semenyihi. Mana tahu tuan-tuan nanti dia glamour tu. Allahuakbar. Terima kasih kepada semua tuan-tuan. Ya. Nombor telefon saya 017. Sekaligus je. Pasal dia sini tadi putar balik. Okey. 017 293 2648. Saya tak ada PA Ada yang dengan saya WhatsApp je. Kadang-kadang kalau tuan call saya tak dapat angkat, kadang-kadang dalam mesyuarat ke apa. So saya lebih pada ni untuk WhatsApp untuk WhatsApp hantar bacaan saya sembang 017 293 2648 ya. Ini personal punya nombor saya tak ada apa, memang direct dengan saya, cuma WhatsApp je lah. WhatsApp Abdul Karim Ustaz, saya bersurau Semenyih, bolehlah hantar bacaan ke saya, insyaAllah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang betul dan sunnah syaitan. Aqulu bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Fadil Syekh Abdul Karim Al-Makki atas program setengah hari kita pada pagi ini dia waktu. Dan kita tunggu tunjuk kita nak penyampaian sijen penyertaan. Jadi dan sebelum kita nak tahu kita ada kematian di tentang
Sijil ni kita bagi semua orang. Cuma nama dia tak ada. Nama Osdi. Pada tulis nama Kejawi Susah. Jadi kita bagi ke semua. Minta semua balik salam dengan Syekh Abdul Karim. Jadi ambil simpan pakai koleksi, dia bagi dia nama sendiri. InsyaAllah. Terus daripada sana, daripada pusing keluarnya, tenang. Terus nanti di YouTube channel apa? Masuk kita. Kita masuk dalam Ambil gambar nanti selepas kita menyampaikan sijil ni, boleh buat gambar dengan Syekh. Tanya nak semua semua dari ambil gambar kemudian mana kita gambar tak habis ni juga. Dan selepas daripada kita ni ada nasi bungkus. Tuan-tuan boleh ambil tolong satu kita ambil program ni minta tuan-tuan ambil tolong satu lah nasi bungkus insyaAllah. Mana yang dah ambil sijil boleh ambil makanan kat luar nak makan dulu ke ataupun nak bawa balik, silakan. Tuan yang jadi imam di surau di yang kata tu ambil balik dulu. Untuk pengetahuan jenazah belum siap lagi postmortem di masjid tadi Seperti Gajah. Jadi masa ditangguhkan sehingga mungkin petang ni. Jom, dia bawa makan Siapa tadi memanah dia betul tak? Sekali bawa malam tadi. Pukul 2. Remaja. Untuk pengetahuan tuan-tuan, petang ni kita ada program memanah. Kalau tuan-tuan yang berserta pukul 2 petang ni insyaAllah. Yang anak 12 hingga 2 petang. Dan selepas ni kita ada sesi bergambar bersama dengan Syekh. Ramai-ramai Ramai-ramai tempat ni tu. Tempat ni Tempat ni kita boleh. InsyaAllah kita bergambar bersama Syekh. Okey.
Ada lagi ya?